Assalamualaikum. Okay, hari ni cikgu nak bincangkan dua ni. Yang kedua ni indeks gubahan. Okay. Kena ingat, cikgu nak ulang sikit lah. Awak kena bezakan, kena pandai beza indeks harga dan indeks gubahan. Kalau dia bercakap mengenai indeks gubahan, maksudnya benda tu dah siap. Okay, benda tu dah siap. Maksudnya kalau indeks gubahan maksudnya dia bercakap mengenai kek lah. Okay, kalau indeks harga ni bahan-bahan dalam kek. Okay, kita tengok dulu. Nak tengok tahap mana kefahaman awak. Okay, so indeks gubahan dia ada rumus dia. Kalau indeks harga, rumus dia P1 bagi P0 darab dengan 100. Ini indeks harga. P ni boleh jadi apa-apa sahajalah. Price ke, kuantiti ke, boleh jadi apa-apa nilai. Tapi yang pastinya satu ni yang semasa, tahun yang terbaru lah. Kosong ni, PO ni, P0 yang panggil ni, maksudnya tahun yang sebelum ini. Asas. Okay. So, indeks gubahan, okay, rumus dia adalah boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Okey, dia punya simbol bagi indeks gubahan adalah I topi ke atas tu orang panggil. So kalau indeks harga I sahaja. So kalau indeks gubahan I ni. I ada topi ke atas. Dia ingat nama orang panggil dia. So sama dengan indeks, rumus dia adalah indeks harga akan darab dengan pemberat. Tambahkan lagi indeks harga tahun lain darab dengan pemberat. Gitulah. Tambah lagi indeks darab pemberat sampai ujung. Nanti cikgu ajar macam mana. So bahagikan dengan bawah ni hasil tambah pemberat. Hasil tambah pemberat. Okey, I tu nombor indeks. Ni nombor indeks. W tu kita panggil pemberat. Pemberat tu apa? Okey, pemberat ni dia boleh jadi banyak-banyak jenis lah. Apa banyak jenis lah. Dia tak semestinya. Yang pertama, dia boleh jadi nombor nisbah. Nisbah contohnya 2, nisbah 3, nisbah 1. Okey. Boleh juga jadi dalam bentuk peratus. Kadang-kadang awak tengok soalan tu ada dalam bentuk peratus. Oh, ini adalah pemberat. Okay, kadang-kadang dibagi kotak. Okay, ni 10%. Ni 20%. Okay. Ni 35. Ni 5%. Gitulah dia berkurang. Tapi awak kena tahu satu benda, kalau peratus totalnya mesti 100%. Namanya peratus kan, mesti 100%. Yang ketiga, dia boleh jadi dalam bentuk carta pai. Gitu. Nak bentuk gini ke sudut ni. Ni carta pai kan. Contoh ni 90 darjah. Okey. Ni 20 darjah. Dia adalah dia punya kriteria. 90 darjah ni kereta ke, ni motor ke, adalah kriteria. Tapi kalau awak nampak sahaja carta pai dalam satu soalan tu, itu adalah pemberat. Jadi awak kena kenal pasti pemberat, baru boleh jawab indeks gubahan. Biasa dalam soalan dia tak cakap pun ini adalah pemberat. Dia tak cover pun. Tapi awak kena tahu, oh bentuk pai ni ada pemberat, oh peratus ni ada pemberat. Kena tahu So nombor 4, dalam bentuk palang, graf palang. Kadang-kadang boleh jadi benda ni adalah pemberat. Okey. Kena tahulah. Kadang-kadang dia punya carta palang macam ni. Kadang-kadang carta palang dia ni menegak, dalam bentuk menegak. Okey. So awak kena tahulah ni adalah pemberat dia. So nak jawab indeks gubahan wajib kenal pasti yang mana pemberat. Okey, kadang-kadang dibagi dalam bentuk nisbah, kadang-kadang dalam bentuk peratus, carta pai. Ni ada juga dibagi dalam bentuk bilangan. Bilangan orang ke. Banyaklah, nanti kita tengok soalan. Banyak lagi. So, kita tengok contoh yang pertama. Contoh 5.
Indeks harga 1 kilogram. Okey, indeks harga disebut dah. Indeks harga bagi 1 kilogram bagi 3 jenis buah-buahan yang dijual di gerai pada tahun 2018 berasaskan 2010. Awak nampak sahaja sebut 2018 asas 2010 ni, awak tulis lalu apa benda dia cakap ni, indeks. So indeks 18 asas 2010. 18 asas 2010 tulis lalu. Adalah masing-masing adalah 175, 120 dan 160. Dia kata 175. Maksudnya indeks harga lagi lah ni. 3 jenis. Maksudnya ni jenis yang pertama. Dia kata 3 jenis buah-buahan. Okay, indeks harga bagi 18 bagi sama dengan 120. Okey. 2. Ni jenis yang kedua. Kita tak tahu buah-buahan apa. So yang ketiga, I 18 per 10 sama dengan 160. Ini jenis yang ketiga. Okey, di sini cari indeks gubahan bagi buah-buahan tersebut 2018 berdasarkan. Okey, soalan dia nak indeks gubahan. Okey, indeks gubahan 18, 10. Jadi kalau dia nak indeks gubahan 8, 10, rumus dia tadi, cikgu gambarkan indeks darab dengan pemberat. Indeks apa? Kalau dia nak soalan soalan 18, 10, jadi indeks awak mesti 18, 10 jugalah. So indeks 8, 10 darab dengan pemberat. Ada berapa buah-buahan? Ada 3. So indeks 18 per 10 darab pemberat. Ni buah-buahan pertama, ni buah-buahan yang kedua. Tambahkan lagi indeks 18 per 10 darab dengan pemberat yang ketiga. Mesti bahagikan dengan jumlah pemberat. Okey, pemberat awak ni tadi dia kata ada 3 jenis. Jadi bagi dengan 3 lah. Okey, 3 jenis. Ataupun 1 tambah 1. Okey, kemudian 18 per 10 tadi dia kata 175. Jadi 175 darab W darab 1 tambah 120 darab dengan 1 tambah 160 darab dengan 1. Sebab dia kata pemberat dia berbentuk buah-buahan, jadi satu-satu lah bagi dengan 3. Pemberat bagi setiap jenis buah ialah 1. Okay, lepas tu tekan kalkulator lah. Tapi tekan kalkulator tu tolong awak jangan tekan direct awak tekan yang ni dulu. Sebab kalkulator awak tak sama dengan cikgu. Kalkulator cikgu boleh tekan direct. Awak tekan yang ni dulu, awak sama dengan. Okey. Lepas sama dengan baru bahagi dengan 3. Awak jangan tekan direct kalkulator bahagi dengan 3. Jawapan awak akan salah nanti. Okey. So tekan hak atas dulu, sama dengan, dapat satu nilai, baru bahagi dengan 3. So dapatlah jawapan. Okey, tengok ni contoh 6. Contoh 6 dia tanya, jadual di bawah menunjukkan indeks pembelanjaan utiliti sebuah kilang pada tahun 2017 berasaskan 2011. Okey, di cover indeks. Kena tulis lalu. Indeks pembelanjaan ni apa? Indeks pembelanjaan 2000 berapa? 17 asas 11. Tulis lalu. Mesti tulis, wajib. Sebab benda ni sini akan bantu awak untuk jawab lah, untuk awak faham soalan ni. Soalan ni dia tak susah pun, tapi awak kena tulis. Kena tahu tafsir dia punya soalan. 17 asas 11. Okey, tulis lalu. Ni maksudnya semua ni adalah indeks 17 asas 11. Carta pai pula menunjukkan peratus penggunaannya dalam sebulan. Okey, dia kata peratus penggunaan. Cikgu gambar tak di Kang. Kalau carta pai maksudnya ini adalah pemberat. Okey, pemberat. Cari indeks gubahan perbelanjaan utiliti pada tahun 17 berasaskan 2011. Okey, dia nak cari indeks gubahan. So indeks gubahan sama dengan, dia kata indeks mesti darab pemberat, betul tak? So indeks mesti darab pemberat. So indeks bagi air adalah 135. Jadi 135 darab pemberat bagi air ialah berapa? 17. So darab dengan 17. Tambahkan dengan elektrik pula. Indeks dia adalah 140. Pemberat dia
Pemberat bagi elektrik 58. Gitulah cara dia buat. Tambahkan dengan 125. Darab dengan bahan api 25. Okey, bahagikan dengan hasil tambah pemberat ni. Hasil tambah dia 25 tambah 17 tambah 58. Okey, awak tekan kalkulator hak atas tadi, awak akan dapat 13,540 per dengan ni hasil tambahnya akan dapat 100 bagi 135.4. Okey, ini indeks gubahan. Okey, kemudian menyelesaikan. Okey, ni kerja awak. Ni kerja. Okey, maksudnya di sini di sini dia khabar dah ni adalah pemberat. Okey. Kalau bagi soalan 1 ni, indeks harga bagi kuih tradisional seperti kuih Nekbat, Nagasari, kuih Serabai. Ada juga kuih Serabai dia. Pada tahun 2020 berasaskan tahun 2015 masing-masing ialah cari indeks gubahan. Okey. Dia tak khabar pun dia punya pemberat, tapi awak tahu dah pemberat dia ada 3 jenis kuih. 1, 2, 3. So 3 lah. Okey, soalan nombor 2. Nombor 2 ni cikgu ajar tapi awak tetap kena salin. Catatan paling di sebelah menunjukkan mata kredit bagi 3 subjek di sebuah kolej. Okey, 3 subjek sebuah kolej. Maksudnya ada subjek kimia, subjek ekonomi dan subjek sains. Diberi indeks kemasukan murid mengikut subjek. Okey, dibagi indeks kemasukan murid mengikut subjek kimia, ekonomi dan sains pada tahun 2019 berasaskan 2015. Okey, tulis lalu. Indeks 19/15 masing-masing ialah 136. Maksudnya 136 ni kimia. Okey, ni kimia. Tulis dulu indeks bagi 19/15 sama dengan M. M ni adalah ekonomi. Kena ikut turutan lah. Okey, indeks bagi 19/15 sama dengan sains 108. Okey, 108 bagi sains. Okey. Cari nilai M jika indeks gubahan. Maksudnya dia dah bagi ke jika indeks gubahan bagi ketiga-tiga subjek. Jika dia indeks gubahan 19 asas 15 ialah 120. Okey, indeks gubahan bagi 19/15 ada 120. Dia bagi dah kawak indeks gubahan. Jadi dia suruh cari indeks. Kalau dia bagi dah indeks gubahan, tetap kena guna rumus indeks gubahan tadilah. Okey, awak kena ingat kalau indeks gubahan 19/15, indeks dia pun mesti 19/15 juga. Dia mesti tally So kalau tiba-tiba sini indeks 18/15, jadi awak tak boleh gunalah ni yang untuk berkait dengan indeks gubahan, kena cari. Okey, dia mesti tally situ. So guna rumus yang sama, indeks gubahan bagi 19/15 sama dengan kita tengok kimia 136. Okey, 136 mesti darab dengan pemberat dia. Kimia pemberat dia berapa? 3 kan? So darab dengan 3. Tambahkan dengan kimia dah. Kita ambil ekonomi M, kita tak tahu M, tak apa, tulis je M darab dengan ekonomi berapa? 2. So darab dengan 2. Tambahkan dengan sains 108 mesti darab dengan berapa pemberat dia? 3. Okey, darab dengan 3. So bahagikan dengan hasil tambah pemberat 3 tambah 2 tambah, jangan tambah semua, tengok pemberat yang pertama kimia adalah 3. Tambah dengan 2 tambah dengan 3. So jadi pemberat dia 3 tambah 2 tambah dengan 3. Awak jangan ambil satu pula ni, satu tak ada ni pun, dia tulis saja. Soalan ni kena faham, wajib faham sebabnya
Soalan ni awak nak score untuk SPM, salah satu topik yang sangat membantu awak untuk lulus. Okey, jadi ni kita dah ada kan tadi 120. Jadi gantikan dengan 120 dah kat sini. Sekejap tak apalah. Gantikan dengan 120. Okey. Kena ingat dia mesti tally. So, sini ni mesti alih kiri kanan lah. Biasa-biasalah. So, sini 3 tambah 2 tambah 3 dah apa? 3, 6, 7, 8. So, bawa 8 ni ke sebelah sana. 120 darab 8. 120 darab 8, 0, 16. Awak dapat 96, 0. So, yang ni darab. 163 darab 3. Guna kalkulator lah. 489 darab 2 darab M 2M darab bodoh tambah 108 darab 3 324. Okey, so alih lah ni ke sebelah sini, alih sebelah sini, lepas tu dapat cari M je. Carilah berapa. Okey, contoh 7. Jadual di bawah menunjukkan harga kos bagi 3 bahan utama dalam pembuatan keluli tahan karat oleh sebuah syarikat. Okey, tengok dia kata jadual di bawah menunjukkan harga kos bagi 3 bahan utama dalam pembuatan keluli tahan karat. Maksudnya sekarang ni dia nak buat keluli, bahan ni, 3 bahan ni untuk buat keluli. Maksudnya sini keluli bahan yang dah siap. Dia buat guna besi, dia buat guna kromium, dia buat guna nikel. Nikel ke nikel? Loh lah. Okey. Jadi awak kena tahu ni cerita maklumat ni. Ni contoh 7 ni soalan peksa gini lah. Dia bukan tanya soalan direct macam atas tadi. Ni soalan exam. Soalan exam macam gini lah. Okay, awak kena tahu dia nak buat apa sekarang ni. Bahan apa yang digunakan. Kena faham dulu soalan tu. Okay, sekarang ni dia nak buat keluli. Bahan yang digunakan adalah besi, kromium dengan nikel. Okay. Yang dah siap adalah nama dia keluli. Okay, soalan dia tanya hitung indeks harga. Hitung indeks harga bagi besi, kromium, nikel pada tahun 2010. Maksudnya dia nak suruh hitung indeks harga. Dia nak I 18 asas 2010 bagi besi. Besi berapa? Kromium berapa? Nikel berapa? Okey, itu soalan dia. Jadi awak tahu dah kan kalau nak kalau nak cari dia punya ni, kena rumus lah. Ada dalam soalan ni dia ada 2 rumus je, indeks harga dengan indeks gubahan. Jadi indeks harga rumusnya adalah sama dengan indeks harga adalah P1 per P0 darab 100. P ni apa-apa ni lah. So besi. So kita cari besi dulu. Besi. Indeks harga bagi 18, 10 bagi besi ialah tengok. Kalau besi harga pada tahun 2010. Harga pada peratus. Okey, soalan ni kita kena faham dulu. Sebelum kita tengok soalan, kita kena tengok maklumat yang diberi dulu. Okey, tengok harga pada tahun 2010, 2025. Okey, harga tahun 2018 3424. Jadi harga, dia kata harga semasa ni rumus dia P1 bagi P0. P1 maksudnya yang 2018 lah. Maksudnya P0 10. Maksudnya sini akan
akan jadi P0, ni akan jadi P1. Ni kalau besi. So kalau besi P1 dia 2018 nya adalah 3424. Jadi 3424 mesti bahagikan dengan 2010, 2025 darab dengan 100. So dapatlah berapa? Itu 69.09. Okey, maaf cikgu, sebenarnya dekat sini ni dekat sini ni dia punya ni rumus dia adalah Q, tapi boleh juga guna P pun. P price, Q tu quantity. Okey, mana-mana je boleh. So besi, dia nak besi kromium. So buat plot kromium. Okey, kromium sama juga. Okey, kita buat gini lah, senang. Indeks bagi kromium sama dengan, okey, cikgu guna Q Q18, Q per Q10 darab dengan 100. Okey, awak nak gantikan ni P pun tak apa, P tu price, Q tu quantity, sama je. Jadi Q18 ialah 9512 bahagi 8431 darab dengan 100. Okey, kira-kira awak akan dapat 112.82. So indeks bagi nikel ialah sama dengan Q18 dia 50916 bahagi 62235 darab dengan 100. So awak akan dapat 81.81. Okey, ini itu indeks harga A bagi soalan A. Next, siap ni. So 4 benda lah ni dapat. So next soalan B pula, hitung indeks gubahan. Okey, baca soalan molek. Hitung indeks gubahan bagi harga kos pembuatan keluli pada tahun 2018 berasaskan 2010. Indeks gubahan ni soalan A. Sekarang ni soalan B. Soalan indeks gubahan ialah sama dengan indeks darab pemberat. Maksudnya sekarang ni kita ada berapa jenis? Kita ada jenis besi, kromium dengan nikel. Jadi indeks gubahan maksudnya cara nak cari indeks gubahan ialah indeks besi darab dengan pemberat tambah indeks kromium darab dengan pemberatnya tambah dengan indeks nikel darab dengan pemberatnya. Kalau ada banyak lagi bahan lain, tambah lagi lah. Okey, put dengan pemberat, hasil tambah pemberat. Ni maksudnya hasil tambah. Okey, jadi sekarang ni indeks besi kita dapat berapa tadi? Indeks besi kita dah dapat 169.09. So kita tulis kat sini 169.09 darab pemberat dia. Peratusnya adalah pemberat. So besi pemberatnya adalah 72. Okey. 72 tambahkan dengan indeks kromium tadi berapa? 118.28. Kira ni lah 112.82 darab dengan pemberat bagi kromium ialah 18. So mesti darab dengan 18. Tambahkan dengan indeks nikel 81.81. Mesti darabkan dengan dia punya ni 10. Jadi bawah ni sebut je peratus, mestilah put dengan 100. So awak tekan kalkulator lah. Pakcik kepadamnya ni. Langkah kerja wajib tunjuk langkah kerja pengiraan ni wajib tunjuk, ada markah. Ni langkah kerja macam cikgu tunjuk ini. Wajib ada, okey? Jangan awak congok lalu. Okey, so kira awak akan dapat 150.23. 150.23. Lepas tu dia kata berikan tafsiran. Okey, tafsirannya ialah, nampak tak?
didapat 150.23. Maksudnya lebih daripada 100. Maksudnya kalau lebih daripada 100, maksudnya dia berlaku peningkatan lah. Okay, berlaku peningkatan bagi kos pembuatan. Tengok ayat dia lah. Bagi kos pembuatan, maksudnya peningkatan bagi kos pembuatan kalkuli pada tahan karab pada tahun 2018 asas 2010. Awak tulis gitu je lah. Kalau benda ni kurang daripada 100, maksudnya dia berlaku penurunan. Kalau lebih daripada 100, maksudnya peningkatan. Maksudnya asas memang dia 100 lah. Itu. Okay. Soalan C, tentukan harga kos. Okay, ni soalan A, B siap dah. Okay, soalan C pula. Okay, bagi soalan C, awak kena baca molek soalan tu. Memang kena baca molek soalan. Sebab daripada soalan kita akan dapat hint je lah. Okay, C, tentukan harga kos. Okay, kos maksudnya Q lah. Pembuatan kalori tahan karat pada tahun 2018. Okay, 18. Hitung, maksudnya dia nak tahu. Jika harga kos pada tahun 2010 65 juta. Maksudnya harga kos pada 2010 sama dengan 65 juta. Okey, tapi dia cakap mengenai keluli. Okey, keluli. Disebut kos pembuatan keluli tahan karat. Okey, keluli ni maksudnya benda yang dah siap. Okey, tengok daripada atas tadi dikabur kos 3 bahan utama dan pembuatan keluli. Okey, keluli tu benda yang dah siap. Dia nak buat keluli, dia guna bahan besi, kromium dengan nikel. So, keluli ni bahan yang dah siap. Kalau bahan yang dah siap, mesti berkait dengan indeks gubahan. Mesti dia berkait dengan indeks gubahan lah. Jadi, awak nak buat ni, so I sama dengan I18/10 sama dengan Q18 bahagi Q10 darab dengan 100. Okey, Q18 awak tak tahu, awak tulis je lah. Bagi Q10 65 juta. So darab 100. Okey. Kat sini nak isi benda. Nilai apa? So mesti isi indeks kubahan bagi 18/10 lah. So sebab dia keluli dah. Indeks kubahan lah. Awak jangan ambil indeks bagi besi ke kromium ke nikel ke. Jangan ambil hot tu pula. Okey. Indeks kromium tak boleh. Kena ambil indeks kubahan sebab kita bercakap mengenai keluli, benda yang barang dah siap dah. Dah 150.23. Tulis sini 150.23. Di dalam sini ni, dalam keadaan sini 2, 3 tempat ni, dia mesti ada satu je yang tak tahu, yang lain tahu. Awak boleh cari jawapan dia. So awak kira kalkulator je lah ni. So dapatlah Q18 C tu senang je 97.65 juta. Jadi tahun 2018 dia punya harga kos 97.65 juta. Tahun 2010 65 juta. Maksudnya berlaku peningkatan. Okey, jadi soalan yang cikgu nak bagi ialah latih diri 10.1 nombor 1, latihan intensif 10.2 nombor 1. Itu sahaja. Nanti cikgu akan bagi terang balik lagi hak ni akan datang ni. Okey, Assalamualaikum.